Baik, kelas yang lepas kita dah belajar atau ulang kaji tentang struktur atom. Dalam atom kita ada proton, neutron, elektron. Dan kita dah belajar tentang nukleid, isotop. Okey, nanti saya hantar gambar. Okey, alright. And then kita juga bincang tentang perebutan radioaktif. Okey, so seperti seperti video yang lepas kita dah bincang, keradioaktifan maksudnya dia akan pecahkan nukleus yang tidak stabil kepada nukleus yang lebih stabil supaya dia akan menjadi nukleus yang stabil dengan memancarkan sinar radioaktif. Okey, seperti saya bagi suatu contoh yang senang difaham. Kalau anda tertelan tulang ikan, so anda tidak stabil. Macam mana menjadi stabil? Anda akan muntahkan tulang itu. So bila anda muntahkan tu, dia adalah seperti sinaran radioaktif. Okay, sinaran radioaktif dan nukleus yang stabil. Sekarang anda menjadi stabil dah. Okay. Dan kita dah belajar 3 jenis sinar radioaktif, iaitu alfa, beta dan gamma. Alfa dia adalah positif, beta negatif dan gamma dia tak ada charge. Dan kita telah go through perbezaan antara alfa, beta dan gamma. Kalau kuasa pengayunan, alfa paling tinggi. Kuasa penembusan, gamma paling tinggi. Okay. Dan kalau kita tengok pemesongan elektrik, alfa akan pergi ke negatif sebab dia tertarik kepada negatif charge. Kalau beta, dia negatif akan tertarik kepada positif. Maka gamma, dia macam pondan, macam aqua, dia tak akan tertarik kepada mana-mana, dia akan straight saja. Begitu juga pemesongan oleh medan magnet. Yang ini kita akan bincang lebih detail dalam bab 3. Okey, untuk betul tangan kiri Fleming. Okey. Alright. Sekarang saya nak bincang untuk perebutan beta. Perebutan alfa dulu. Okey, kalau perebutan alfa maksudnya, contohnya saya sekarang ada saya ada satu atom. Okey. Bila saya dah melalui perebutan alfa, jadi dia akan menjadi satu atom lagi dengan keluarkan zarah alfa. Okey, zarah alfa. So daripada segi persamaan, A adalah nombor neutron, Z adalah nombor proton. So bila kita ada satu atom atau nukleus A, Z, X, dia akan menjadi atas A adalah tolak 4, Z adalah tolak 2. Kenapa tolak 4, tolak 2? Sebab sekarang nombor dia dah kurang 4 bagi nombor neutron, proton akan kurang 2. Sebab dia dah keluarkan kan. Macam kalau saya dengan tulang ikan. Dengan tulang ikan dekat dalam. So bila saya dah melalui batuk perebutan, so akan tinggal manusia dan tulang ikan. Tulang ikan. So apa yang kita buat sebenarnya? Yang ini sama dengan manusia tolak tambah tulang ikan. So atom ini sama dengan atom yang baru tambah helium. Helium. Dan biasanya bila ada perebutan, dia akan menghasilkan tenaga. Dia akan menghasilkan tenaga. So kita tengok contoh. Kalau 23892 uranium, bila melalui perebutan alfa, so dia akan menjadi thorium. Thorium dengan 23490. So yang atas ini dia dah tolak 4. Yang bawah ini dia dah tolak 2. Kenapa tolak 4, tolak 2? Sebab ini adalah alfa. Alfa sama dengan helium juga. Helium. Kalau kita tengok radon, radon ke radian, saya lupa lah. 226, 88, tolak 4, tolak 2, kita akan jadi bahan
baru iaitu radon 222 86 tambah 42 helium. Okay, so kena pastikan nombor atas semua sama. Okay, persamaannya sama. Nombor bawah, kiri kanan adalah sama. Kita tengok contoh latihan. Kalau 2, 3, 4, 90 sama dengan bila dia melalui perebutan alfa, dia akan menjadi nombor atas adalah 2, 3, 0. Sebab sini tolak 4. Yang sini 90 akan menjadi tolak 2, dapat 88. Okey. Satu lagi contoh, 226 bila melalui perebutan alfa, sini akan tolak 4, sini akan tolak 2. So akan jadi 222 86. Okey. Okey, so ini adalah perebutan alfa. Dia akan keluarkan zarah alfa. Okey, zarah alfa. Okey, siapa yang telah datang? Oh, Daniel dah datang ah. Okey. Okey, next kita tengok kepada perebutan alfa, beta, sorry. Kalau beta dia akan keluarkan zarah beta. So, kalau beta kita akan tulis dia punya nukleid 0, negatif 1, E sebab beta sebenarnya adalah elektron. Oleh itu, sama juga mula-mula atom X selepas merebut, okay, yang ini sebenarnya dia akan keluarkan tolak 0, yang ini tolak negatif 1, kan? Okay, tolak negatif 1 kan? Okay, so kita akan dapat atom yang baru, dia punya elektron akan jadi kurang. Okay, dia punya elektron jadi kurang sebab kita dah keluarkan elektron, so sini N sebenarnya dia akan, sini dia salah lah, salah tulis lah. Dia salah tulis. Dia sepatutnya dia adalah Z dengan N. Z dengan N. Okay, jangan tengok kepada, sorry. Okay, tengok kepada Z sahaja. Okay, Z, kalau Z kita tahu, Z proton elektron dia akan keluarkan, so dia akan menjadi satu extra proton. Okay, jadi satu extra proton. Kalau nombor neutron, dia akan kurang satu. Tapi biasa kita tak akan tengok nombor bilangan neutron dia. Okay, dan istilah nombor neutron adalah salah. Okay, there's no word called neutron number. Hanya bilangan neutron saja. Okay, bilangan neutron. Okay, so lebih baik tengok equation ini. So selepas perebutan beta, so A akan kekal sama, Z bila bahan baru dia akan tambah satu sebab dia keluarkan satu elektron, jadi dia akan jadi more positif, satu proton. Okay, so bayangkan kita tahu A sama dengan Z tambah bilangan neutron. Okay, so A dia tak ubah kan. So sekarang Z jadi tambah satu, maka bilangan neutron akan tolak satu supaya dapat nilai yang sama. Okay, Z tambah satu, bilangan neutron akan tolak satu. Tapi jarang dia tanya bilangan neutron lah. Okay, right. Kita tengok contoh 2, 3, 4, 90 thorium. So bila dia melalui perebutan beta, so sekarang atas tak ada perubahan, yang bawah sebenarnya dah tambah satu. Okay, tambah satu. Sebab 90 tolak negatif 1. Yang dapat 91. Okay, 2, 3, 4, 91 PA. Okay, jadikan 2, 3, 4, 91 akan jadi 92. Okay, di sini tambah 1. Latihan contohnya 24, 11, anda tahu ini apa kan? Natrium. Okay, natrium akan menjadi 24. Okay, 11 sama dengan 12 tolak 1. Okay, just check. 24 sama dengan 24 tambah 0. 11 sama dengan 12 tolak 1. Okay, just check. Nombor pastikan dia sama. Dan ini adalah magnesium. Yang ini 210,
8110. 82 ni jadi 83. 83 tolak 1. Ini adalah perebutan beta. Okey, perebutan beta. Okey, untuk perebutan sinar gamma dia tak ada masalah. Dia punya nombor akan sama. Okey. AXZ sama dengan AXZ sama saja nombor. Cuma dia akan tambah lagi sinar gamma. Dia akan keluarkan satu sinar gamma. Okey. So, yang ini sama juga 13756 BA. Yang ni 192 bukan. Yang ni 192 tetapi bila campurkan dengan perebutan beta sekarang ini jadikan 78. Okey, 78. Dan unsur dia adalah apa? Kena tengok periodic table. Jangan risau, soalan tak akan tanya soalan macam ini. Okey. Biasanya dia akan terus tulis siap-siap unsur. Dia hanya suruh kamu isi nombor saja. Okey. Of course, untuk perebutan dia tidak akan berlaku sekali saja. Dia akan berlaku banyak kali. Okey, bukan hanya perebutan alpha dan habis, tak. Dia akan mempunyai satu siri rebutan yang secara berterusan. Contohnya, mula-mula uranium melalui perebutan alpha, and then perebutan beta, and then perebutan bla 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 sampai alpha. Okey. So, setengah nukleus tidak menjadi stabil walaupun dia telah melalui proses perebutan. Ini kerana nukleus baru yang terhasil masih tidak stabil. Okay. So, that means kalau dia rebut sekali, masih tak stabil. So, dia rebut lagi sampai dia menjadi stabil. Okay, kita cuba tengok latihan ni. Berikut ialah siri rebutan radioaktif uranium 238 ke radium 226 yang lebih stabil. Okay. So, kita tengok graf ni, yang atas adalah nombor nukleon, yang bawah adalah nombor proton. Sekarang mula-mula, mula-mula daripada 238 uranium, akhirnya pergi ke 22288 radium. Okay. Tuliskan persamaan rebutan uranium 238 ke thorium 234. Untuk soalan pertama, kita nak tengok daripada sini pergi ke sini. So 238 92 uranium dan dia akan rebut menjadi 234 90 thorium. Dan apakah perebutan yang berlaku? Okey, kita cuba tengok berapa beza nombor dia. 238 dengan 234 beza berapa? Dia sebenarnya beza 4, kan? Yang bawah nombor proton beza 2. So apakah yang mungkin akan dikeluarkan? Alpha ke beta atau gamma? Jawapan adalah alpha. Okey, sebab kita tahu alpha dia punya simbol nukleid adalah 4, 2, helium. Okey, tambah tenaga lah. Okey, cek. Pastikan 238 sama dengan 234 tambah 4. 92 sama dengan 90 tambah 2. Okey, so that means daripada sini ke sini perebutan alpha berlaku. Kalau kita cuba tengok daripada thorium kepada Pa, saya pun tak tahu Pa apa. So, apakah perebutan, jenis perebutan ini? Kita tengok beza dia. Daripada 234, 90 thorium kepada 234, 91 Pa. Okay. Atas nombor dia sama, bawah dia dah tambah 1. So, dia mungkin keluarkan apa sebenarnya? Dia keluarkan elektron. So, 0, negatif 1, E. Kan? So, that means yang ini adalah perebutan beta.
So saya tahu sekarang kalau dia punya trend dia adalah macam ni. So ini kita tahu ini adalah alpha. Ini pun adalah alpha. Yang ini dia adalah beta. Oleh itu, soalan 2, tentukan bilangan zarah alpha dan bilangan zarah beta yang terhasil daripada siri leputan radioaktif tersebut. So daripada 238 hingga 226, berapakah alpha? 1, 2, 3. So ada 3 alpha. Berapa beta? 1, 2. 2. Okay, so sebenarnya 238 92 uranium sama dengan 234 90 thorium tambah alpha. Daripada sini pergi ke sini, okay, 234 90 thorium sama dengan 234 91 Pa tambah beta. Untuk uranium lagi, okay, tambah beta sama dengan ini. And then perebutan alpha, perebutan alpha. Okay, itu maksud dia. Okay, boleh faham graf ini? So, ini adalah perebutan. Okay. So, kita cuba tengok satu latihan. Okay, latihan. Okay, yang ni nanti saya share dalam kita punya Google Classroom. Okay, saya belum sempat nak share lagi. Okay, so yang ni senang saja buat nombor. Okay, so 2, 3, 4, 90 dia perebutan alpha. So yang ni adalah 230 88. Yang ni 226 88. So 226 tolak 4 22 2. Ni 86. Okay. Jadi yang ini sebenarnya anda boleh cuba tengok periodic table lah. Okay, periodic table. Okay. Alright. Seterusnya kita tengok. Saya nak tengok yang bukan ni. Okay, ini kita pun dah buat. Okay, tak ada soalan, saya belum sediakan. Tak apa. Okay, so seterusnya kita tengok kepada konsep baru, iaitu separuh hayat. Okay, dalam bahasa Inggeris kita panggil half life. Okay, half life. Okay, di mana half life kita akan tulis T separuh. Okay, half life bukan yang you main Counter Strike iaitu half life, bukan . Okay, half life maksudnya masa yang diambil untuk keaktifan unsur itu berkurang menjadi separuh daripada nilai asal dia. Okay, contohnya kalau dalam satu bilik ada 100 orang. 100 orang. Okay, selepas seketika dia tinggal 50 orang. Okay. Kalau contohnya selepas 2 jam dia tinggal 50 orang. So daripada 100 menjadi separuh iaitu 50. So dia punya half life adalah 2 jam. Okay. Kalau kita ikut trend ini, dia setiap half, setiap menjadi separuh, dia akan memerlukan 2 jam. Selepas itu, kalau saya nak menjadi 25 orang, lagi 2 jam. Kan? 2 jam. So, dia akan jadi 4 jam. Okay. Kalau saya half lagi, okay, of course kita tak ada 12.5 orang. Okay. Kita tak ada 12.5 orang. Itu adalah hantu lah. Okay. So, kalau kita nak half lagi 2 jam. Itu maksudnya half life. Okay. So, contohnya kalau dalam satu bakul, okay, matematik kalau satu bakul
ada 400 telur. Okey, 400 telur. Okey, 400 telur. So, masa untuk menjadi 50 telur adalah 8 jam. Sorry, 6 jam lah. Okey, 6 jam. Senang 6 jam. So, berapakah dia punya half life? Berapa half life dia? Okey, so kita boleh buat macam ni. Okey, 400. Okey, jadi separuh. Ini adalah first half life. Okey, first half life. 200. And then 200 jadi 100. Second half life. Okey, ini adalah 1. Ini adalah 2. Dan ini adalah 3. Daripada 400 kepada 50, dia perlukan berapa half life? 3 half life. Maksudnya, 3 half life ini, 3 separuh hayat ini adalah 6 jam. Oleh itu, berapakah separuh hayat? Satu half life adalah 2 jam. Okey, 2 jam. Okey, faham tak konsep dia? Maksudnya berapa masa untuk kita separuhkan? Separuh daripada nilai asal. Okey. Alright, sekarang kita kembali kepada perebutan. Okey, biasanya kalau keaktifan merujuk kepada contohnya mungkin berapa bilangan akan menjadi rebut. Akan rebut. Maksudnya akan aktif. Okey, akan menjadi aktif dan berapa yang akan tinggal aktif selepas half life. Okey. Kalau kita cuba lukiskan graf 400 tadi kan 400 lepas satu half life jadi 200 lepas tu jadi 100 jadi 50 kan. Kalau kita cuba lukiskan graf okey 100 200 300 400. Okey. 2 jam, 4 jam, 6 jam. Mula-mula 400. Okey, 400 kan. Selepas tu jadi 200. And then selepas lagi 2 jam jadi 100. Selepas lagi 2 jam jadi 50. Kalau selepas lagi 2 jam jadi 25. And then jadi 12.5 dan sebagainya kan. Okey, anda cuba tengok kalau saya cuba lukiskan graf ini, dia bukan straight down. Dia adalah satu lengkung macam ini kan. Okey, macam ini kan. So, mula-mula dia akan berkurang dengan sangat cepat. Okey, dan akhirnya berkurang dengan semakin perlahan. So, ini adalah graf untuk perebutan. Okey, perebutan. Dan biasanya tak payah hafal separuh hayat. Okay, we don't have to memorize. Don't worry. Tapi anda kena tahu ini adalah graf untuk separuh hayat. Okay. Okay, so faham tak soalan untuk perebutan? Okay, kita cuba tengokkan satu soalan. Okay, okay for this one. Okay, soalan satu. Satu sampel radioaktif mempunyai separuh hayat 20 minit. Berapa pecahan daripada bilangan atom asal yang belum merebut selepas 1 jam? Okay, faham tak? So that means kalau saya ada satu kek, contohlah satu kek, okay, setiap 20 minit dia akan habis separuh, kan? Okay, so selepas 20 minit, okay, dia akan tinggal separuh kan?
Okey, lagi 20 minit. Jangan tinggal, potong lagi kan. Jangan tinggal 1/4. Okey, lagi 20 minit. Akan jadi 1 jam kan. Jangan tinggal, potong lagi. Okey. Tinggal berapa? 1/8. Okey, 1/8. So, kita boleh buat macam ni. Okey, T half adalah 20 minit. Okey, 1/3 jam ataupun saya tulis 20 minit. Okey. So, 60 minit sama dengan berapa half life? Sama dengan 3 half life. Okey, 3 half life. Jadi maksudnya saya kena potong 3 kali kan. So means 1 bahagi 2 kuasa 3. Okey, kenapa kuasa 3? Sebab ada 3 kali. 3 kali saya berebut. 3 kali saya potong separuh. So saya akan dapat jawapan 1/8. Okey, 1/8. So ini adalah berapa yang tinggal. Okey, berapa yang belum merebut. Kalau saya potong 4 kali, 1 bagi 2 kuasa 4. Okey. Okey, seterusnya kita cuba tengok soalan 2. Okey, soalan 2. Separuh hayat satu bahan radioaktif ialah 10 hari. Berapakah peratus atom radioaktif asal yang telah merebut selepas 30 hari? So, berapa kali dia separuhkan? So, kita tahu separuh hayat adalah 10 hari. So, 30 hari sama dengan berapa kali? Okay, 30 bagi 10 dapat 3 separuh hayat. That means kita separuhkan 3 kali. Okay, separuhkan 3 kali. So, 100%, apa yang kita buat adalah kita bahagi 2 kuasa 3. Okay, kalau kita separuhkan sekali, kita dapat 50% kan. So, 100% bagi 2 kuasa 1. Kalau kita separuhkan 2 kali, 100% bagi 2 kuasa 2 kan. Yang ni 3 kali kan. So, that means 100% bagi 8. Dapat 12.5%. Okay, 12.5%. Ini adalah berapa yang kita tinggal. Sama dengan 1/8. Okay, sama saja. Okay, seterusnya soalan 3. Jika masa yang diambil untuk keaktifan suatu sampel bahan radioaktif merebut dari 960 kepada 120 bilangan per minit ialah 168 saat. That means kalau saya ada 960 kepada 120. Sorry, 120. Saya perlukan 180 saat. Okey. Daripada proses ini, berapa kali saya separuhkan? How many times I make it half? That means 960 kalau saya halfkan sekali dapat 482. 80. And then saya halfkan kedua, saya dapat 240. Saya separuhkan lagi, saya dapat 120. So, berapa kali? That means, ini adalah satu half-life, satu half-life, satu half-life. So, 3 half-life ini 168 saat. So, satu half-life berapa? Kita 180 bagi 3 dapat 56 saat.
Okay, 56 saat. Okay, so masa dah tinggal 1 minit. Hari ini kita dah belajar tentang perebutan alfa, beta, gamma. Okay, alfa dia akan keluarkan helium, beta dia keluarkan elektron, gamma dia tak ada keluarkan apa-apa. Okay, kita kena pastikan sebelah kiri, sebelah kanan dia punya persamaan dia sama. Dan kita belajar tentang separuh hayat. Okay, dan selepas ini saya akan sharekan latihan. Anda cuba buat dan kita jumpa pada hari Isnin. Okay, hari Ahad ada kelas, so hari Isnin kita akan jumpa. Soalan boleh tanya lagi. Itu sahaja. Dan terima kasih. Happy good weekend. Bye bye.